Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aflih syu'unal ummati wa farij 'annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita dan masih lagi Allah memberi peluang kepada kita untuk mengisi masa ini dengan sebaik-baik amalan, yakni membicarakan tentang ilmu. Dan sebaik-baik waktu adalah waktu ketika mana kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, apa saja amalan yang kita lakukan. Sama ada majlis ilmu, berzikir, tetapi bila mana dalam waktu kita melakukan amal, hati kita benar-benar ingat kepada Allah, itulah waktu yang paling baik. Dan sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah dan kita ucapkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada mereka yang mengasihi, yang menyayangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kepada para jemaah diucapkan selamat datang di mana saja berada. Sama ada di Kedah, di Melaka, di Singapura, di Indonesia, di Thailand, di Semenanjung, di Sabah Sarawak dan di mana saja berada, didoakan agar berada di dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbicaraan kita, hikam kita, dan kita sampai pada muka surat 69. Maknanya dan termasuk juga daripada Negeri Sembilan, Bahau. Baik, kita sampai pada muka surat 69. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikam, la yakhafu alayka an talbisa turqa alayka wa innama yakhafu alayka min ghalabatil hawa alayka. Maksudnya, tiada ditakut atasmu bahawa sama segala jalan kepada Allah Ta'ala atasmu. Maka tiada engkau ketahui adakah engkau berjalan kepada jalan syukur atau jalan sabar dengan iktibar pada zahir pekerjaan atau pada batin, kerana kedua-dua itu jalan bagi ubudiyah. Dan hanya senya ditakuti atasmu daripada keras hawa atasmu, yakni nafsu atasmu, hingga ia menghilangkan keduanya itu, yakni jalan bersyukur, jalan syukur dan jalan sabar, sehingga menghilangkan keduanya itu sebab berdirimu serta ketiadaan rada yang hasil daripada wujud kasih atas dirimu. Maka dalam matan ini memberitahu, tidaklah dibimbangi, tidaklah ditakuti kesamaran kamu di atas jalan kamu kepada Allah Ta'ala, dalam ubudiyah kamu kepada Allah. Boleh jadi sama ada kamu berjalan di atas jalan bersyukur, bersyukur ini di atas jalan nikmat, ataupun di atas jalan sabar, yakni di atas jalan ujian. Sama ada kamu mendapat nikmat, kamu bersyukur, ataupun kamu mendapat bala, itu kamu ini sabar. Maka perjalanan itu dikatakan bahawa dalam kamu kesamaran itu tidaklah dibimbangi sangat. Kerana apa tidak dibimbangi sangat? Kerana sesungguhnya jalan yang telah ditunjukkan itu amat jelas. Jalan yang ditunjuk tadi jelas. Jelasnya maknanya telah dibawa oleh
telah ditunjukkan oleh Al-Quran, telah didatangkan oleh hadis Nabi SAW, telah ditunjukkan oleh para ulama jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan. Sehingga manusia itu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Maka setelah itu dia mendapat tahu mengenai perjalanan. Apabila kamu mendapat nikmat, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dan apabila kamu ditimpa ujian, hendaklah kamu sabar. Maka bila mana mendapat nikmat, adakah bersyukur ini memang semata-mata kerana Allah? Adakah dia berjaya menjadi orang yang bersyukur? Ataupun ketika mana ditimpa bala musibah, adakah dia benar-benar menjadi orang yang sabar kepada Allah Ta'ala? Maka jalan syukur, jalan sabar ini jalan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka apabila sahaja seseorang itu melalui jalan, bila mendapat nikmat dia bersyukur, bila dapat ujian dia bersabar, namun kadang-kadang tak mampu dia bersyukur, tak mampu dia bersabar. Bila mendapat nikmat dia tidak mampu bersyukur, bila dia dapat ujian dia tak mampu sabar. Ini adalah disebabkan kerana dia dikalahkan oleh nafsu. Maka ditakuti atasmu daripada keras nafsu atasmu. Ini yang ditakuti lagi. Ditakuti juga kesamaran nak berjalan pada Allah. Tapi yang lebih ditakuti lagi adalah kamu ini kalah dengan hawa nafsu. Kamu kalah dengan nafsu kamu. Bila kalah dengan nafsu, menghilangkan kedua tadi. Hilangkan syukur, hilangkan sabar. Bila dapat nikmat, lalu lupa kepada Allah. Bila ditimpa ujian, akhirnya berputus asa dengan Allah Ta'ala. Kenapa berlaku macam itu? Sehingga dia mendapat nikmat, tidak menjadi orang yang bersyukur, tidak mendapat bala, tidak menjadi orang yang sabar, bahkan berputus asa kepada Allah Ta'ala. Ini adalah disebabkan kalahnya kepada nafsu. Disebabkan digagahi ataupun dikuasai oleh nafsu. Maka dalam keadaan macam itu, ketiadaan rada yang hasil daripada wujud kasih atasmu, maka tidak rada. Dapat ujian jadi tidak rada, ataupun kerana mengikuti hawa nafsu. Maka demikianlah dikatakan bahawa antara beribadah kepada Allah itu dibandingkan dengan halangan nafsu ini, yang lebih dibimbangi adalah berkaitan dengan nafsu. Sebab itu ulama mengatakan bahawa sabar di atas taat dengan disabar di atas maksiat, maka sabar di atas maksiat itu lebih besar. Lebih besar pahala, lebih berat lagi sabar pada maksiat dibandingkan sabar pada taat. Manusia ini dalam kehidupan dia tidak dapat lari daripada 4 keadaan. Yang pertama, nikmat Allah. Dalam kehidupan dia 4 perkara ini. Yang pertama, nikmat Allah. Allah akan memberi nikmat kepadanya. Allah sentiasa memberi nikmat kepadanya. Nama ada nikmat itu nikmat zahir, seperti harta benda, kekayaan, kedudukan, kemasyhuran dan seumpamanya, ataupun nikmat batin. Nikmat batin adalah ilmu, adalah iman, adalah keyakinan kepada Allah Ta'ala, makrifat kepada Allah Ta'ala. Itu adalah nikmat batin. Maka nikmat zahir dan nikmat batin ini Allah akan beri kepada hamba-hamba dia. Dan nikmat itu diberi oleh Allah Ta'ala ini adalah untuk melihat hambanya itu. Adakah hambanya itu mengingati Allah Ta'ala atau sebaliknya. Maka dikatakan bahawa tidak dapat lari daripada 4 perkara. Yang pertama, nikmat. Maka nikmat itu disuruh kepada kita mengingati nikmat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah musibah ataupun ujian. Maka dikatakan bahawa setiap orang itu akan ditimpa ujian, akan ditimpa musibah.
maka bila mana saja ditimpa musibah, jalannya itu adalah sabar dan juga redha. Sabar dan juga redha. Ini jalan. Jadi tak dapat lari 4 perkara. Yang pertama, nikmat. Jalannya adalah bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah bagi. Dan juga dalam waktu yang sama, mengingati akan nikmat itu datang daripada Allah. Adapun musibah, musibah itu jalannya adalah sabar di atas ujian, atas musibah. Dan di samping bersabar, hendaklah dia ini dalam keadaan redha di atas takdir ketetapan Allah Ta'ala. Ini jalannya. Yang ketiga, Allah memberi taat. Allah memberi taat kepada sang hamba. Apabila Allah memberi taat kepada hamba tadi, maka hamba tadi juga perlu bersyukur kepada Allah, melihat bahawa taat itu datang daripada Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang itu berjaya melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, hendaklah dia sentiasa maknanya mengingati Allah Ta'ala dalam berzikir kepada Allah. Dan yang keempat itu maksiat. Apabila melakukan maksiat, jalannya itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah melakukan terjatuh pada maksiat, maka jalan dia adalah bertaubat kepada Allah Taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, dan juga seorang itu hendaklah selepas dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, hendaklah dia ini sentiasa menjaga dirinya daripada jatuh kepada maksiat. Sentiasa menjaga diri, sama ada dengan jalan muhasabah, sama ada dengan jalan mengingati mati dan seumpamanya. Maka perjalanan ini, 4 perkara ini tak dapat lari. Hanya apabila sahaja kita mendapat nikmat, pastikan nikmat itu membawa Allah redha pada kita. Dan apabila saja kita mendapat ujian, maka pastikan ujian yang kita dapat itu membawa kita dekat kepada Allah. Dan apabila kita melakukan taat itu pastikan kita melakukan taat itu dalam keadaan ikhlas, menyebabkan membawa kepada penerimaan Allah Ta'ala. Dan apabila kita jatuh kepada maksiat, pastikan kita tidak berterusan di dalam maksiat dan memikirkan bagaimana maksiat itu dengan sebab maksiat membawa kita dekat kepada Allah Ta'ala. Maka maksiat juga boleh membawa dekat kepada Allah bila mana dengan maksiat itu dia menyedari akan dirinya, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditakuti pada diri kamu adalah maksiat. Kerana sesungguhnya maksiat itu kadang-kadang boleh menghilangkan taat. Maka tidak dibimbangi atas kamu itu antal bisa turuk, kamu kesamaran dalam perjalanan kepada Allah. Kerana jalan kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak, kata ulama. Jalan ini kepada Allah Taala itu banyak. Dan orang yang menunjuk jalan juga terdiri daripada para ulama, orang-orang soleh, juga banyak menunjuk jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh kita beribadat, dan tujuan beribadat adalah untuk menghampirkan diri kepada Allah Taala. Tujuan beribadat juga adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam melakukan amal ibadah kepada Allah mesti melalui jalan iman, Islam dan ihsan, melalui jalan syariat. Di samping itu melalui jalan tarekah, di samping itu melalui jalan hakikat dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah disuruh kepada kita memahami perjalanan
kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyedari bahawa ada musuh kita dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula segala jalan kepada Allah Ta'ala itu wadah, jelas, lagi zahir jelas. Kerana sesungguhnya jalan kepada Allah Ta'ala ini jelas telah ditunjukkan melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi, melalui kata-kata ulama, melalui sunnah Nabi, daripada Al-Quran, sunnah Nabi, para sahabat, golongan-golongan sahabat, kata-kata para sahabat, ulama-ulama salihin. Dan ini kan maknanya ditunjukkan oleh mereka mengenai jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahawasanya hak Allah Ta'ala itu iaitu yang memerintahkan yang demikian itu. Allah Ta'ala perintahkan kita ini melakukan taat. Allah Ta'ala melakukan taat, lalu Allah menunjukkan jalan. Allah menunjukkan jalan dan menurunkan segala kitab. Dengan menurunkan kitab, maka di dalam kitab Al-Quran contohnya, dalam kitab itu menerangkan 3 perkara besar. Apakah 3 perkara besar dalam Al-Quran? Yang pertama, memberitahu tentang bahawa Allah Ta'ala inilah yang mencipta alam. Tentang wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihi ayatihi. Ya, ini yang pertama, tentang menceritakan tentang kebesaran Allah, tentang ketauhidan kepada Allah Ta'ala ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan jalan penyucian hati kamu kepada Allah Ta'ala, jalan penyucian hati. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, jalan kitab Al-Quran dan jalan sunnah, yakni Al-Quran dan hadis, jalan ilmu dan jalan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam Quran perkara besar yang didatangkan ialah tentang ketauhidan, tentang penyucian hati, tentang ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah menurunkan Rasul, mendatangkan Rasul, dan menyuruhkan segala Rasul. Dan Allah Ta'ala datangkan Rasul. Datangnya Rasul ini membawa kita, memberitahu. Rasul datang kepada kita memberitahu 3 perkara. Apa dia 3 perkara? Yang pertama, para Rasul, para Nabi memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya kita ini datang daripada Allah, diciptakan oleh Allah. Memberitahu bahawa Allah lah yang mencipta kita dan mencipta segala-galanya dan berkuasa di atas segala-galanya. Ini tugas Rasul, memberitahu. Maka datanglah Rasul memberitahu yang sebenar-benar berkuasa Allah, yang maknanya memberitahu tentang kekuasaan Allah, bukan patung berhala yang berkuasa. Yang memberi rezeki kepada kamu itu Allah, bukan makhluk. Itu yang hakikatnya. Maka yang pertama, datangnya Rasul tadi membawa 3 perkara besar. Yang pertama, memberitahu tentang kekuasaan Allah. Yang kedua, datang para Rasul memberitahu tentang bagaimana cara nak beribadah kepada Allah, bagaimana jalan nak beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang kedua, yakni apa yang dibawa oleh Rasul, para Rasul. Dan yang ketiga, memberitahu bahawa ada kehidupan selepas daripada kematian. Inilah yang didatangi oleh Rasul, para Rasul kepada umat-umatnya. Maka dan menyuruhkan segala Rasul itu dan mendirikan atasnya dalil dan burhan, dan didatangkan dalil-dalil, yakni didatangkan ilmu, memberitahu kepada mereka tentang ketuhanan melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
tiada ditakuti atas hamba itu daripada samanya. Kalaulah manusia itu dah atas hamba tadi kesamaran, maka Al-Quran ada, hadis ada, ulama ada, memberitahu kepada kita jalan supaya tidak berlaku kesamaran. Tidak melakukan kesamaran. Maka sehingga orang tahu, bila saja sebut saja judi, maka semua tahu judi itu haram. Bila sebut saja zina, semua tahu zina itu haram. Bila sebut saja air arak, minum arak itu haram, semua tahu. Hanya kenapa jatuh juga kepada minum arak, kenapa jatuh juga kepada zina, kenapa melakukan judi juga, bermain judi lagi juga. Jawapannya adalah kerana kalah dengan hawa nafsu. Adalah disebabkan kalah dengan hawa nafsu. Diceritakan bahawa ada satu orang ahli ibadat yang saleh. Beliau ini beribadat kepada Allah lebih kurang dalam 60 tahun beribadat. Dan beliau beribadat itu dalam keadaan beruzlah dan disibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah selama 60 tahun. Satu hari beliau ini keluar daripada tempat ibadatnya. Maka berjalanlah ia. Tiba-tiba Allah menguji beliau. Maka beliau telah berjumpa dengan satu orang wanita yang sangat cantik. Sangat cantik. Lalulah digodanya sang soleh tadi. Akhirnya sang soleh tadi, beliau itu terpedaya. Lalu bila terpedaya, lalulah berzinalah sang soleh tadi yang sudah beribadat 60 tahun. Lalulah bila dia melakukan perzinaan, Allah membinasakan 60 tahun ibadat yang dia lakukan. Maka setelah itu dia menyedari, dia cepat-cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Dan antara yang dilakukannya itu, dia memberi makan kepada orang. Bila dapat rezeki, memberi makan kepada Allah, kepada orang ramai sebagai jalan penghapusan dosanya. Lalu akhirnya Allah memberitahu kepadanya, sungguh ibadat yang kamu lakukan itu 60 tahun itu binasa. Binasa, Allah binasakan walaupun sudah 60 tahun, walaupun sudah beribadat banyak. Dan kalahnya kamu disebabkan dengan hawa nafsu kamu. Namun kamu menambahkan amal ibadat kamu, kamu habiskan harta kamu, kamu infak pada orang, kamu beri makan pada orang, maka Allah memaafkan kamu, mengampunkan dosa kamu. Jadi jangan bergantung dengan ibadah walaupun sudah 60 tahun beribadat, kerana sesungguhnya nafsu cukup bahaya, berjaya. Jangan kata orang yang 60 tahun. Jangan ingatkah kita bagaimana Nabi Adam AS akhirnya keluar ia daripada syurga kerana ada yang menggodanya, syaitan dan nafsu yang memain peranan, akhirnya jatuh kepada kebinasaan. Lalulah dikatakan bahawa tiada ditakut atas hamba itu daripada samanya, dan hanya senya yang ditakut itu atas keras keras hawa atasnya. Apa makna keras? Yakni mengatasi nafsu atas dia, sehinggalah dia dikuasai oleh hawa nafsu. Itulah yang paling ditakuti. Jadi orang buat ibadat hebat banyak, tak hebat lagi kalau ibadat itu banyak. Tetapi yang hebat adalah orang yang berjaya menahan hawa nafsu dia, lalu menyatakan demikian itu daripada melihat dia, hingga menyatakan demikian itu daripada melihat ia. Maknanya sehinggalah dia ini dapat melihat bagaimana dia dapat menguasai, mengalahkan hawa nafsu dia. Selagi mana tidak mampu mengalahkan hawa nafsu, selagi itulah dikatakan bahawa orang itu dalam keadaan bahaya. Kerana apa? Kerana hawa nafsu ini telah berjaya mengalahkan orang-orang yang saleh. Banyak
orang-orang yang soleh binasa. Jadi begitulah, yang baca kitab hikam ini pun tak selamat, kalah juga dengan hawa nafsu. Maknanya, dan begitulah juga kalau sudah membaca Quran banyak sekalipun, tidak selamat juga. Kerana apa? Bimbang, hawa nafsu itu boleh bila-bila masa saja. Maka berkata penyair, ada penyair mengatakan bahawa dikatakan bahawa afatul aqlil hawa, faman alal hawa'u aqluhu faqad najam. Afatul aqli al hawa. Penyakit akal itu adalah hawa nafsu. Maknanya hawa nafsu ini membawa kepada akal itu, membawa kepada berpenyakit. Faman alal hawa'u aqluhu, barang siapa akalnya itu dapat mengatasi nafsunya, faqad naja, maka dia berjaya. Apabila akal itu dapat mengatasi hawa nafsunya. Kita tengok Nabi Adam alaihissalam, dia tahu bahawa dia tidak boleh makan buah yang di dalam syurga, kerana Allah Ta'ala telah berfirman, wala taqraba hazihi syajarah, jangan kamu hampir pokok ini. Jangan kamu hampir pokok ini. Fatakuna minaz zalimin, kalau kamu hampir, kamu akan menjadi hamba Allah yang zalim. Maka apabila sahaja Nabi Adam AS duduk dalam syurga, Nabi Adam mendapat nikmat dalam syurga. Tidak ada manusia yang duduk dalam syurga kecuali dia tidak mau keluar daripada syurga. Fa'azallahumus syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan tadi berjaya menggoda Nabi Adam. Di samping ada hawa nafsu di dalamnya itu, lalulah digodanya. Datanglah iblis memberitahu kepada Nabi Adam, wahai Adam alaihissalam, wahai Nabi Adam, sesungguhnya Allah tidak mahu, tak bagi kamu duduk makan dekat pokok tadi, ambil buah pokok tadi. Tak benarkan kamu makan buah daripada pokok tadi. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tak nak bagimu duduk lama dalam syurga, katanya. Baking. Hotspot Baking. Cuba hotspot. Telefon abang kena buat hotspot. Lekat tak? Boleh. Tadi. Minta maaf kalau ada gangguan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Adam alaihissalam. Katanya iblis kepada Nabi Adam, sebenarnya Allah Ta'ala ini dia tak bagi kamu masuk, kata kamu makan tadi adalah disebabkan dia tak bagi kamu makan buah tak ada mulut. Bahawa tidak boleh makan buah tadi, tetapi oleh kerana terpedaya dengan hasad. Minta maaf sedikit gangguan tadi. Di sini agak hujan, jadi kita sambung sedikitlah cakap mana yang di masa kita ini. Baik, Nabi Adam alaihissalam ketika mana duduk dalam syurga, Nabi Adam menyangka bahawa dia telah terpedaya dengan iblis. Akhirnya iblis kata, sebenarnya Allah tak benarkan kamu makan buah tadi kerana kamu akan dikeluarkan daripada syurga. Maka Nabi Adam tidak mahu keluar daripada syurga, sehingga iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adakah mahu aku tunjukkan kamu pokok yang menyebabkan kamu kekal dalam syurga dan juga mendapat kerajaan yang tidak habis-habis.
Maka Nabi Adam sebenarnya dia makan buah dalam syurga itu kerana sesungguhnya dia inginkan kekal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan macam itu, maknanya bukan Nabi Adam itu tahu, tetapi oleh kerana ingin duduk dalam syurga, maka dengan sebab itu dia makan juga buah khuldi tadi. Maka sebenarnya kata ulama, begitulah bahayanya nafsu. Akhirnya membawa kita ini duduk di dalam kebinasaan, dan nafsulah juga yang boleh membawa binasanya amal ibadat seseorang tadi. Lalu dikatakan bahawa dalam satu orang penyair mengatakan bahawa idza anta lam ta'sil hawa qadakal hawa. Dia kata sekiranya kamu tidak mendehaka kepada nafsu, seandainya kamu tidak mendehaka pada nafsu. Apa maknanya? Seandainya kamu tidak dehaka. Ingat, nafsu ni kita kena dehaka pada dia. Jangan ikut nafsu, jangan taat. Nafsu bukan suruh kita taat. Kita jangan taat pada nafsu, tetapi kita kena dehaka pada nafsu. Dehaka. Okey, lain okey dah. Okey. Tetapi kita kena dahaka. Sesiapa yang tidak mendahaka kepada nafsu, qadakal hawa, maka nafsu akan memimpin kamu. Ila kulli ma fi alaika maqal. Akhirnya disebabkan kamu mengikut hawa nafsu, akhirnya kamu mendapat celaan. Celaan disebabkan ikut kita sayang orang yang kita boleh sambung sikit, minta maaf. Kita habislah sikit lagi pun. Kata Ahmad Ibnu Hadrawiyah radhiyallahu anhu, bermula jalan itu wadih dan hak Allah Ta'ala itu zahir, dan yang menyeru itu sebenarnya telah kedengar, maka tiada hairan kemudian daripada ini melainkan daripada yang disebut. Maka dikatakan bahawa jalan kepada Allah Ta'ala itu nyata, jelas. Jelaslah nyata untuk jalan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita kata, maka yang membawa kepada seseorang itu, maknanya terpedaya adalah hawa nafsu yang ada pada dirinya. Maka tiada hairanlah orang-orang walaupun jalan tu jelas, tetapi jalan yang jelas pun tidak diikuti. Maka tiada hairanlah kenapa jalan yang jelas itu tidak diikuti. Kerana ada nafsu yang sentiasa menghalangnya. Maka Imam Al-Ghazali menyebut ada 4 halangan ibadah. 4 halangan ibadah. 4 halangan ibadah, kata Imam Ghazali, ada 4. Yang pertama adalah makhluk. Makhluk adalah halangan ibadah. Yang kedua adalah dunia menjadi penghalang ibadah. Yang ketiga adalah syaitan yang menjadi penghalang ibadat. Dan yang keempat adalah nafsulah mengasingkan diri. Hadapinya adalah mengasingkan diri atau mengasingkan diri, iaitu mengasingkan daripada orang yang melalaikan dan bersahabat dengan orang yang saleh. 2, itu makhluk. Dunia, cara. Tak ada suara. Tersekat-sekat dulu Boleh. Dengar tak suara? Boleh bagi maklumat suara jelas ke tidak jelas kalau itu? Ada? Okey, alhamdulillah. Okey. Baik, cara menghadapi makhluk itu adalah dengan berkawan dengan orang yang soleh. Kawan dengan orang soleh, ataupun mengasingkan diri, menjauhkan diri dengan orang yang melalaikan kita kepada Allah. Maka itu yang pertama.
cara kita menghadapi makhluk yang menjadi penghalang kita. Cara yang kedua yang menghalang kita adalah dunia. Cara menghadapi dunia adalah dengan jalan zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan jalan zuhud dan juga membelanjakan ataupun yang pertama dengan jalan zuhud dan juga dengan jalan sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan daripada dunia. Yang ketiga adalah syaitan. Cara menghadapi syaitan itu adalah dengan jalan zikir kepada Allah, dengan jalan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, cara menghadapi nafsu. Inilah yang payah. Cara menghadapi nafsu ini adalah dengan jalan banyak mengingati akan kematian. Ini antara jalannya. Jadi itulah penghalang dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Nabi SAW dalam wasiat bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jikalau engkau kuasa akan mengerjakan amal bagi Allah, seandainya kamu mampu bekerja, yakni mengerjakan amal dengan bagi Allah dengan redha dan yakin, maka perbuat olehmu. Dan jikalau tiada, maka sabar atas barang yang engkau benci, itu terlebih baik. Katanya, kalaulah kamu mampu melakukan amal, kadang-kadang kalau kamu mampu melakukan amal dalam keadaan kamu ini redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin kepada Allah, maka amallah kamu. Tapi kalau tak mampu, maknanya maka sabarlah di atas apa yang menimpa kepada kamu. Begitulah jalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena melakukan amal ibadat, kena redha melalui jalan kepada Allah Taala. Dan apabila sahaja kita ini melalui sesuatu yang kita tidak suka, maka hendaklah kita ini sabar, kerana itulah jalan yang telah ditunjukkan. Dan dikatakan bahawa untuk kita ini nak melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, kita kena ingat antara musuh yang paling utama kita adalah hawa nafsu. Dan telah ditunjukkan bahawa bagaimana orang-orang yang terdahulu, bahkan para Nabi sendiri pun dalam keadaan begitu, lalu diuji oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita kata Nabi Adam AS sebagai contoh. Namun Nabi Adam adalah orang yang pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diceritakan ada satu orang yang bernama Syakib Balqi. Syakib Balqi ni pada satu hari dia pergi musafir. Bila dia pergi musafir, lalu dia pun jumpa dengan masuk dalam gereja. Dia masuk dalam gereja, dia nak tengok. Nak tengok saja nak tengok. Tiba-tiba dia tengok ada satu orang budak yang sedang menyembah patung, ataupun menyembah patung. Lalu dia pun kata pada budak tadi, dia pun kata, kenapalah kamu duk sembah patung? Sedangkan patung itu tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat, kata dia. Katanya Syakib Balqi tadi. Lalulah pemuda tadi tanya, Syakib Balqi ni dia pergi musafir, dia berniaga. Lalu Syakib Balqi ini, dia pun jumpa satu anak muda dalam gereja. Dia tanya, kenapalah kamu sembah patung? Patung yang kamu sembah ni tak beri manfaat, tak beri mudarat. Lalulah dia pun, anak muda tadi pun tanya, wahai tuan, tuan ini datang daripada mana? Oh, kata Syakib Balqi, saya datang daripada kampung saya sekian-sekian. Apa tujuan datang ke sini? Saya datang ke sini, kata Syakib Balqi ni, adalah tujuan adalah untuk berniaga. Baiklah, tadi tuan kata Tuhan kami, patung ini tak beri manfaat, tak beri mudarat. Jadi kalaulah benar perkataan tuan, kata budak pemuda tadi, benar perkataan tuan, kenapa tuan berdagang, berniaga di sini? Padahal tuan pun percaya bahawa
Tuhan kamu ini memberi manfaat, memberi mudarat, dia yang berkuasa, dia boleh beri rezeki pada kamu. Kenapa kamu sampai cari berniaga sampai ke sini? Sedangkan bahawa Tuhan kamu tu kan yang dikatakan boleh memberi manfaat pada kamu. Lalulah Syakir Balki tak boleh nak kata, betul juga budak ni jawab. Budak ni kata. Akhirnya dia pun kalau begitu, aku ini kena tinggalkan perniagaan. Aku ingin tinggalkan perniagaan dan aku ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dengan kata daripada budak tu daripada orang yang menyembah patung. Tapi daripada kata-kata dia tadi menyedarkan Syakir Balki. Akhirnya Syakir Balki tadi menghabiskan masa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan bahawa apabila sahaja kita nak melakukan amal ibadat, jaga-jaga yang menjadi penghalang kita itu adalah hawa nafsu kita. Lalu dikatakan bahawa apabila engkau fikir, maka zahirlah bagimu bahawasanya tahqiq pada makrifat itu berlipat di dalam wujud segala bala. Kalau kamu fikir betul-betul dalam ujian-ujian bala-bala tadi, maka itu mendatangkan kamu mengenal Allah. Kerana apa? Sudah kita katakan kemarin, mengatakan bahawa bala antaralah jalan melemahkan nafsu. Bila ditimpa bala, maka nafsu nak buat jahat pun jadi lemah. Maka Allah Ta'ala timpakan bala. Sebab itu dinyatakan bahawa Allah Ta'ala timpakan musibah, ujian, tanda Allah Ta'ala kasih. Kerana apa? Itu jalan antara Allah, maknanya menolong kamu mengatasi hawa nafsu kamu. Kadang-kadang Allah Ta'ala mengalahkan Allah Ta'ala tolong kita mengalahkan hawa nafsu. Dengan cara macam mana? Dengan cara Allah menimpakan ujian. Dengan cara Allah menimpakan musibah. Jadi dengan ujian, dengan musibah, akhir sekali jadi lemah hawa nafsu yang jahat, membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan, ingat, dalam mendapat nikmat boleh berlaku nafsu di situ. Dalam musibah pun boleh berlaku nafsu di situ. Dalam mendapat nikmat, nafsu datang. Dalam dapat nikmat, nafsu pun datang. Macam mana? Merasakan bahawa nikmat yang dia dapat daripada dirinya, ataupun nafsu datang menjadikan dia sombong. Dengan mendapat nikmat, dengan mendapat ujian bala, datang nafsu. Apa dia datang nafsu? Nafsu menjadikan orang itu berputus asa bila ditimpa bala. Kenapa ditimpa bala itu menjadikan orang itu jadi lemah semangat ataupun menjadi putus asa? Adalah disebabkan nafsu datang ketika bala. Jadi ketika mana dapat nikmat, jaga-jaga nafsu datang. Bila mana mendapat bala, yang dapat ujian menjadi berputus asa kepada Allah. Ketika melakukan ketaatan, datang lagi nafsu. Apakah nafsu dalam ketaatan? Nafsu dalam ketaatan, orang itu melakukan ibadat dalam keadaan riak. Melakukan ibadat dalam keadaan riak. Itulah nafsu menyelinap. Ada nafsu. Dan dalam maknanya melakukan maksiat. Dalam melakukan maksiat itu nafsu. Tapi apa dia nafsu dalam maksiat lagi? Yakni menangguhkan taubat. Menangguhkan taubat. Ini bahaya. Ketika mana mendapat nikmat, ia menjadi sombong. Ketika mana saja mendapat ujian, dia jadi putus asa. Apabila dia melakukan taat, dia jadi bangga dan riak. Apabila sahaja dia melakukan maksiat, dia menangguhkan taubat. Begitulah tugas nafsu dalam menyelinap dalam keadaan-keadaan manusia. Jadi dikatakan bahawa itulah yang ditakuti, bahawa nafsu ini membawa kepada kebinasaan. Dan dikatakan lagi bahawa
terlipat di dalam wujud segala bala. Jadi kalau kamu fikir betul-betul, boleh mengenal Allah Ta'ala itu kadang-kadang di dalam berlakunya bala. Kerana bala tadi melemahkan hawa nafsu. Kerana tiada makrifat melainkan dengan tahqiq segala sifat Allah Ta'ala. Tak dapat kamu kenal Allah kecuali setelah kamu memahami akan sifat-sifat Allah. Kita dah bicara dah, Allah Ta'ala Maha Pengasih Penyayang. Allah beri bala tu kerana Allah sayanglah kita. Maknanya itu. Jadi tidak akan kamu mengenal Allah sehinggalah kamu mengetahui akan sifat Allah Ta'ala. Sehingga engkau dalam segala sifatnya akan tiap-tiap sesuatu daripada wujudmu. Sehingga dalam segala sesuatu dalam kewujudan kita melihat akan sifat Allah. Dapat nikmat, tengok Allah Maha Kaya. Dapat musibah, tengok Allah Maha Pengasih. Dapat nikmat, tengok Allah Maha Kaya. Ingat, melihat Allah Maha Kaya. Dapat musibah, melihat Allah Maha Pengasih. Maha Pengasih. Maka dalam pekerjaan dia tadi melihat Allah. Maka melakukan maksiat, melihat Allah Maha Pengampun. Bila melakukan maksiat, melihat Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Dan apabila dalam melakukan taat, bila melakukan taat, maka melihat Allah Ta'ala itu Maha lembut kepada sang hambanya. Maka demikianlah maknanya orang yang mengenal Allah dalam tiap-tiap sesuatu adanya Allah Ta'ala bersamanya, ada ingatan kepada Allah. Maka tiada tinggal bagimu mulia serta mulianya. Kamu tiada mulia sebenarnya kecuali kemuliaan Allah Ta'ala. Dan tiada kaya serta kayamu. Kamu tak ada kaya kecuali kayanya adalah Allah Ta'ala. Dan kamu tiada kuasa kecuali kuasanya. Ini tiada kuasa kecuali kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada kuat serta kuatnya. Kamu tiada kuat kecuali kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah jalannya. Apabila orang itu berjaya, maknanya mengatasi hawa nafsunya, maka dia ketika itu dia lihat dia tidak ada apa-apa. Dia tidak ada kemuliaan, dia tidak ada kekuasaan, dia tidak ada kekuatan kecuali semua daripada Allah Ta'ala. Dan inilah tahqiq bagimu dengan wujud bala, kerana iaitu diketahui dengan sifat qahar rububiyahnya. Maka dia contohnya, dia kata begitulah dengan adanya bala, maka kamu ketahui bahawa Allah Ta'ala berkuasa, perkasa Allah Ta'ala. Dan dengan bala itu kadang-kadang dapat melemahkan hawa nafsu yang jahat. Maka demikianlah disuruh memahami, adalah kita memahami bahawa jalan yang sebenar itu jelaslah ditunjuk. Maka jangan menyeleweng. Maka orang yang menyeleweng itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan terakhirnya satu cerita yang memberi pengajaran kepada kita bagaimana kita nak mengatasi hawa nafsu. Jalan mengatasi hawa nafsu ni di antaranya melemahkan nafsu jadi kalah. Yang pertama antaranya adalah mengingati kematian. Mengingati kematian ini adalah jalan melemahkan nafsu. Yang kedua banyak berlapar. Banyak berlapar. Kerana lapar ini menyebabkan nafsu menjadi kalah. Nafsu jadi kalah. Yang ketiga sentiasa berdampingan dengan orang-orang yang soleh. Jangan jauh daripada orang soleh. Jauh pada orang soleh, akhir kita ikut hawa nafsu lah kita. Maknanya jangan berjauhan dengan orang-orang yang soleh. Untuk kita nak mengatasi hawa nafsu. Dan yang seterusnya, hendaklah kita sentiasa memperbanyakkan zikrullah, kerana itu juga jalan boleh melemahkan hawa nafsu. Jadi diceritakan bahawa ada satu orang anak murid didatangi oleh gurunya. Bila didatangi oleh gurunya pun bertanya, "Wahai muridku, aku ingin bertanya kepada kamu.
Bagaimana kalau kamu didatangi seekor anjing? Kamu didatangi seekor anjing yang ganas. Kalau dia datang menerkam kamu, kamu nak buat macam mana? Katanya kalau anjing itu datang, dia datang ke depan, saya akan sepak dia. Kalau datang belah kiri, saya akan terajang dia. Saya akan berlawan dengan dia. Lalu tuan gurunya bertanya, baiklah, bagaimana kalau kamu sudah letih, sedangkan anjing itu tidak letih? Bagaimana kalau anjing itu dapat mengatasi kamu ketika mana kamu letih? Nasib kamu akan binasa. Maknanya binasa. Lalu terdiam anak muridnya tadi. Lalu anak muridnya bertanya, wahai tuan guru, kalaulah kita bertemu dengan anjing yang ganas, kalau tuan guru bertemu dengan anjing yang ganas, macam mana tuan guru lakukan? Kata tuan guru itu, kalau aku bertemu dengan anjing yang ganas, aku akan lari ke tuan anjing. Apabila aku lari ke tuan anjing, nasib aku akan selamat. Kerana apa? Kerana anjing tidak akan membinasakan aku, kerana bersama aku adanya tuan anjing. Maka demikianlah begitu nafsu. Kalau kita lawan nafsu, nak lawan nafsu, mana kita kalah dengan nafsu. Nafsu suruh tidur, kita tidur. Nafsu suruh makan, kita makan banyak. Nafsu suruh cakap, kita cakap banyak. Kita kalah dengan nafsu. Jadi bagaimana cara dia? Cara dia, kita kena duduk dengan tuan nafsu itu. Siapa tuan nafsu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Maka kena duduk dengan Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, maknanya mengingati kematian. Bila sudah dekat dengan Allah Ta'ala, maka nafsu itu menjadi lemah. Sebab itu bila nafsu lemah, iman kuat. Maka dengan mudah dapat mengatasi nafsu. Maka demikianlah dikatakan bahawa bukannya mudah kita nak melawani hawa nafsu, maka hendaklah kita ini sentiasa maknanya mencari dan menyedari bahawa nafsu sentiasa ingin menyelinap dalam diri kita, lebih-lebih lagi ketika mana kita nak melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kepada para jemaah sekalian, insya-Allah maknanya moga-moga Allah memberi kepahaman yang menjadi kesimpulan yang dapat kita kata perjalanan kepada Allah sudah ditunjuk jalan. Yang ini dengan Al-Quran, hadis para ulama dan seumpamanya. Namun dalam menjalani perjalanan kepada Allah Ta'ala itu jangan sampai menyeleweng, kerana nafsu akan sentiasa mengejar kita, mendorong kita kepada kejahatan. Allah Ta'ala menyuruh kita mengikuti jalan yang ditunjuk oleh para Nabi Rasul. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalan yang sebenar, jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang selain daripada jalan yang ditunjuk oleh Allah dan Rasul. Nescaya kamu akan menyeleweng daripada jalannya. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang diwasiatkan kepada kamu, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi sekadar ini saja dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Dan Ustaz minta maaf banyak-banyak sedikit gangguan pada malam ini. Macam-macam ada gangguan. Begitulah kita nak sampai pada Allah, begitulah ibadat. Kalau buat live ni pun ada gangguan. Maknanya dan orang lain macam mana buat live tak ada gangguan pun Ustaz? Orang lain tu dia punya ilmu dia tinggi, banyak. Kita ni orang yang ilmu tak banyak, tak tahu cara-cara. Maknanya begitulah gambarannya. Maka dikatakan bahawa perjalanan kita kepada Allah, nafsu sentiasa mendorong kita kepada kejahatan. Maka berhati-hati, takutlah kamu kepada nafsu lebih daripada maknanya memikirkan jalan ibadat. Memikirkan jalan tipu daya nafsu itu lebih utama daripada memikirkan jalan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya kalau kita berjaya beribadah tetapi diganggu oleh nafsu, maka ibadah itu juga binasa. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita
dan minta maaf banyak-banyak apa yang berlaku. InsyaAllah akan datang mungkin lebih baik lagi. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Didoakan kepada antum semua, semoga dalam kebaikan, dijauhkan daripada segala musibah, dan kita doa kepada Allah agar Allah Ta'ala mengangkat wabak di negara kita, dan supaya kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.